Suara dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah. Okey, ibu ayah semua, hari ini adalah hari Sabtu, bersamaan berapa bulan ini? Lupa pula ya. Hari ini bersamaan 4 September, lupa tarikh. 4 September 26 Muharram. Pengajian pukul 9.30 pagi. Iaitulah dia ulang kaji fa'il dalam surah Yasin ayat 11 hingga 13. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah, tengok ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama tunziru man اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنما tunziru, pertama kita jumpa pada tunziru. Tunziru. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, cuba tengok terjemah Quran masing-masing. Mesti ada kalimah kamu ataupun engkau. Cuba tengok terjemah tunziru. Betul tak? Ada tak kamu ataupun engkau? Mesti ada. Kenapa? Kerana tunziru adalah fi'il mudhari' kotak yang ketujuh untuk kamu. Jadi bermakna tadi saya dah bincang, ibu ayah semua, kalau fi'il mudhari', jangan saya buka dah. Okey. Oh, letak buka pula. Ya. Macam ni lah. Boleh ya? Okey. Saya guna file. Kalau fi'il mudhari' kotak pertama, keempat, ketujuh, 13 dan 14. Okey. Pertama dan kedua mustatir, tapi mustatir jawazan. Adapun kotak ketujuh, 13 dan 14 mustatir wujuban, wajib. Tersembunyi dhamir dalam dia. Dalam ni dhamir anta, 13 dhamir ana, 14 dhamir nahnu. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, ya. Tempat saya agak sempit, dia terhad sikit, tapi tak apa. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, tunziru kotak yang ketujuh. Kotak ketujuh apa ni? Kotak yang ketujuh apa tadi? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dhamir anta mustatir fihi wujuban, wajib. Dhamir anta dalam dia, insya-Allah ya. Okey. Tunziru ibu ayah, tengok fi'il mudhari' mula baris depan. Huruf kedua akhir baris bawah. Agak-agak bab apa ni ibu ayah? Tulis bab apa? Kita dah jumpa dah tadi dah, ulang kaji balik je ni. Bab apa? Kita nak selalu bincang bab apa. Pasal kita jumpa dalam Quran beribu-ribu kali kita jumpa. Kita nak latih. Bab if'al, bagus Pak Abdul Wahab. Pak Wahab betul, bab if'al bermakna fi'il madhi dia
Anzara mudhari' yunziru. Anzara yunziru inzaran. Isim fa'ilnya munzir. Okey. Jadi buaya bab if'al. Jadi anzara yunziru ini kotak yang ketujuh mula dengan ta, tunziru. Jelas ya? Mana fa'ilnya dhamir anta dalamnya, tersembunyi dalamnya wujuban wajib. Habis. Tunziru man ittaba'a azikra. Kemudian fi'il ittaba'a. Fi'il ittaba'a. Kita ada fi'il ittaba'a. Sekejap ya. Okey. Ittaba'a ayat yang ke-11 juga. Ini cara tulis kadang-kadang saya buat macam ni ya. Ayat tulis kat atas 11. Nak jimat. Ayat 11. Kadang-kadang saya buat macam tu. Tulis sebelah tak apa. Ayat sebelah kat sebelah tak apa. Tapi saya buat kadang-kadang saya besarkan ya ni tulis kat atas dia. Okey, ayat 11. Jadi ittaba'a. Ittaba'a ibu ayah adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Okey, ittaba'a. Huruf asalnya apa? Huruf asalnya taba'ain. Taba'ain huruf asalnya. Taba'ain saya tulis. Okey, sekejap ya. Okey. Kita betul Pak Wahab, taba'ain betul, masya-Allah ya. Jadi tengok ittaba'a, nampak huruf asalnya taba'ain, bermakna huruf tambahannya alif dengan ta. Bab apa yang tambahannya alif dengan ta macam ni? Bab apa ibu daripada 9 wazan tu? Wazan itu yang keberapa ataupun bab apa? Tengok betul-betul. Betul Ummi Naimah, bab ifti'al, wazan kelima, betul akhir Judin ya. Bab ifti'al, ifta'ala, asalnya ittaba'a, ifta'ala, maksudnya tanifa fa'il, ifta'ala, huruf asalnya taba'ain. Jadi mana huruf yang asal? Ta mana yang asal? Ta pertama ke kedua? Ta mana yang asal? Ta pertama ke kedua? Ta pertama Pakcik Wahab saya dah warnakan dah ni. Saya siap dah. Ta pertama. Ibu Hilaliah pun salah. Ta pertama dah warnakan. Ta ba'ain. Maka ta pertama ni asal. Ta kedua ni tambahan. Ifta'ala. Boleh ya? Pakcik Abdul Wahab dengan Ibu Hilaliah betulkan balik ya. Kefahaman takut silap nanti ya. Ifta'ala bermakna ini adalah bab ifti'al. Okey, jadi ittaba'a. Ibu ayah, innama tunziru man ittaba'a azikra. Agak-agak ittaba'a ni kita dah belajar, ia adalah fi'il madhi. Ia adalah fi'il madhi bermakna, kita tengok dulu kita ya, kita tengok. Okey, sekejap ya. Okey. Boleh tengok. Apa saya tengok tadi? Okey. Ittaba'a saya dah beritahu kotak pertama dan keempat untuk rumus fi'il madhi. Kotak pertama dan keempat fa'ilnya boleh jadi isim zahir ataupun dhamir mustatir. Betul tak? Okey. Maka sekarang ni ibu ayah kotak pertama dan keempat. Sekarang ni ittaba'a kotak keberapa ibu ayah? Ittaba'a kotak keberapa? Ittaba'a kotak keberapa antara 1 dengan 4? Kotak keberapa? Automatik dia kotak yang pertama. Dia kotak pertama. Kalau kotak keempat akan jadi ittaba'at. Dia kotak pertama. Jadi saya kata kotak pertama ni fi'il madhi ma'ruf boleh jadi fa'ilnya zahir selepasnya ataupun mustatir dalamnya. Dan kembali kepada mana-mana kalimah sebelumnya. Jadi sekarang ni kalimah ittaba'a dalam ayat ni ada tak nampak sebarang isim zahir selepasnya yang sesuai jadi fa'il? Ada tak nampak?
Nampak tak selepas ittaba'a ada tak sebarang isim zahir yang rafa' yang sesuai jadi fa'il? Ada ke tidak? Cuba tengok betul-betul. Jawapannya tak ada. Tak ada. Hanya saja engkau wahai Muhammad memberi peringatan kepada orang yang mengikut. Betul tak? Betul tak? Sebelum ittaba'a ada tak orang yang? Man mausul terjemah orang yang, ada tak orang yang? Ada kan? Mesti ada yang, orang yang, mesti ada terjemahnya siapa yang. Okey, siapa yang boleh, orang yang pun boleh. Siapa yang pun boleh, orang yang pun boleh. Buaya ya, bagus. Ada Quran terjemah siapa yang, ada mungkin terjemah orang yang. Jadi siapa yang, orang yang, itu terjemah untuk man. Man mausul. Jadi ibu yang man mausul tu, man mausul, selepasnya ada ittaba'a. Okay. Ittaba'a fi'il madhi ma'ruf, mesti ada fa'il. Mana fa'il? Ibu yang siapa yang ikut? Siapa yang mengikut peringatan? Orang yang tadilah. Orang yang mengikut itulah. Orang yang mengikut. Jadi ittaba'a dhamir huwa kembali kepada man. Boleh boleh semua? Ittaba'a dalamnya ada dhamir huwa. Fa'ilnya dhamir huwa dalamnya kembali kepada man sebelumnya. Jelas tak semua? Bermakna ittaba'a fa'ilnya zahir ke dhamir ibu ya? Ittaba'a fa'ilnya zahir ke dhamir? Nampak ya? Bukan zahir ibu Khariah. Fa'ilnya dhamir dalam dia. Dhamir dalam dia dan kembali kepada man sebelumnya. Kalau zahir, fa'ilnya mesti selepas dia nampak zahirnya. Boleh ibu Khariah insyaAllah ya? Okay, boleh semua? Ittaba'a fi'il madhi kotak pertama. Dan dalam ayat ini, fa'ilnya adalah dhamir dalam dia, mustatir dalam dia. Dan kembali kepada man sebelumnya. Okey, perbahasan ini agak tinggi. Dia taklah tinggi sangat tapi saya rasa agak tinggi. Siapa faham, tak faham tak apa. Ni agak tinggi sikit lah. Boleh buaya ya. Bab pun agak payah. Ittaba'a ni agak payah sedikit. Okey. Okey, kejap ibu ya. Untuk perbahasan ittaba'a boleh bagi skala. Skala susah dia. Susahnya berapa? 5/5 ke 4/5 ke taraf susah dia? Betul ibu Khariah, betul. Okey, berapa per 5 susahnya ibu ayah? Kalau paling susah 5/5. Kalau 3/5 ibu ayah, tulis 3/5. Tahap susah pada ibu ayah macam mana? Untuk ittaba'a saja. Fa'ilnya sekali, bab iftialnya. Okey, asal dulu 3/5 yang lain. Sederhana lah ya. Okey. Susah. Haji Almi tak apa, saya faham Haji Almi baru belajar kan. Tak apa. Siapa yang dia faham sepenuhnya tadi? Siapa faham sepenuhnya komen 5/5. Yang faham sepenuhnya ada tak? Kalau tak ada tak apa ya. Tak ada tak apa. Pasal dia memang payah. Kita pun tak belajar detail macam ni. Tapi pasal kita dah belajar, kita ajarkanlah. Okey, tak apa. 3/5 tu kira okey lah ya. Sekarang Ibu Khariah dah faham dah. Masya Allah. Tabarakallah. Okey. Siapa yang macam Ibu Khariah, tadi 3/5 sekarang dah faham. Ada tak? Tadi 3/5 macam payah. Sekarang ni dah faham macam tu rupanya. Fahamlah sekarang ni. Okay. Memang tahapnya agak susah sikit. Siapa faham Alhamdulillah. Tak faham tak apa Ibu Ayah. Jangan putus asa. Kita teruskan. Okey, kemudian contoh ketiga pada ayat 11, apa dia? Mana? Kat mana tu? Khasyiyah. Umi faham dengan sudah Umi ya? Khasyiyah. Khasyiyah juga adalah fi'il dan dalamnya ada dhamir apa Ibu Ayah? Sama juga dalamnya ada dhamir huwa. Kembali kepada man tadi. Okey, khasyiyah juga Ibu Ayah adalah fi'il madhi ma'ruf yang dalamnya ada fa'il. Fi'il mesti ada fa'il. Cuma mana fa'ilnya? Dhamir huwa. Kembali kepada man sebelumnya tadi. Ya? Man ittaba'a zikra. Orang yang ataupun siapa yang mengikut oleh dia. Siapa dia tadi Ibu Ayah? Orang yang mengikut oleh dia. Siapa dia tu agak-agak? Orang yang tadilah. Kan? Orang tadilah. Orang yang mengikut oleh orang itu akan peringatan
Wa khasyiya, dan takut oleh dia, yakni oleh orang itu, akan Allah Ta'ala. Nampak sekarang insyaAllah ya. Okey, jadi ulang balik. Tunziru ibu ayah fa'ilnya dhamir ke zahir? Tunziru fa'ilnya dhamir ke zahir? Isim zahir ke dhamir? Dhamir, betul, dhamir. Dhamir mustatir ke dhamir mustatir baris ke dhamir mustatir wujuban ke jawazan? Tunziru. Ini fi'il mudhari' ya. Wujuban, betul, wujuban, wajib, wujuban dalam dia. Tunziru dhamir anta. Okey. Ittaba'a fi'il madhi pula, fi'il madhi. Okey, boya fi'il madhi, ittaba'a kotak pertama, ingat. Kotak pertama fi'il madhi. Maka fa'il pada ittaba'a ni dhamir ke zahir? Isim dhamir ke isim zahir? Dhamir juga. Cuma dhamir mustatir ke dhamir baris? Dhamir mustatir ke dhamir baris? Dhamir mustatir, betul, dhamir mustatir. Takdirnya huwa, kembali kepada man tadi. Begitu juga khasyiya, ia adalah fi'il madhi ma'ruf, fa'ilnya dhamir mustatir dalamnya, takdirnya huwa juga. Okey. Ibu ayah, siapa yang baru dengar perkataan takdir dengan makna yang tersirat ataupun yang dimasukkan? Siapa baru dengar takdir macam saya kata? Dhamir huwa khasyiya, fa'ilnya tersembunyi padanya, takdirnya huwa. Siapa baru dengar? Baru dengar. Okey. Jadi baru dengar ni jadikan biasa ya. Jadikan satu kebiasaan. Untung ibu ayah, umur macam ibu ayah dah belajar bahasa Arab daripada asas balik, dengar kalimah-kalimah yang hanya biasa dengar kat pondok je. Ibu ayah biasa dengar kalimah takdir dalam bahasa Arab ni di pondok-pondok dan di madrasah saja. Tiba-tiba ibu ayah tak pernah belajar pondok, tak pernah belajar madrasah, boleh dengar perkataan takdir dan mula faham. Boleh dengar perkataan mustatir, perkataan baris. Ini hanya dipelajari kebiasaannya di madrasah, di pondok, di sekolah agama. Tapi ibu ayah dapat belajar. Syukur ibu ayah, cakaplah alhamdulillah pada Allah Ta'ala, syukur sangat ya. Kemudian fabashirhu. Bashir, okey. Tulisan saya salah. Bashir. Okey. Ayat yang ke berapa? Masih lagi ayat yang ke-11. Masih ayat yang ke-11, kalimah bashir. Kalimah bashir. Okey. Bashir ibu ayah fi'il. Fi'il apa ni ibu ayah? Fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Cuba jawab. Ni madhi ke mudhari' ibu ayah? Ibu Solita, antara dua je. Madhi ke mudhari' ibu? Okey. Madhi. Okey. Jawapannya salah. Jawapannya fi'il amar. Saja je saya masukkan perangkap. Jadi bermakna kalau kita yakin jawapan kita, Ustaz ini fi'il amar Ustaz. Ustaz kata antara dua madhi mudhari' pun saya tak percaya. Hanya fi'il amar saja. Kan? Terkejut Ibu Solita. Ini fi'il amar. Tak apa. Sengaja saya buat macam tu supaya kita ingat. Oh ya Allah, mati-mati ingatkan fi'il madhi. Rupanya fi'il amar. Fi'il amar. Fi'il amar ni Bu Ayah, kita belajar dekat mana? Surah Al-Miftahi peringkat kedua. Pelajaran keberapa Ibu Ayah ingat tak yang baru belajar? Surah Al-Miftahi peringkat kedua, bahagian kedua. Bahagian pertama dah selesai, bahagian kedua belum lagi. Tapi kat WhatsApp saya dah bagi dah. Ingat tak Ibu Ayah yang belajar surah peringkat kedua? Dah dengar ke belum ni Ibu Ayah ni? Pelajar dari 15, betul Ibu Hilaliah dah dengar dah syarahnya dekat WhatsApp. Haji Halmi memang tak belajar lagi. Pakcik Wahab pun dah dengar. Siapa yang join sekarang ni dah dengar ke belum? Ibu pukul kena dengar cepat Ibu. Jangan tangguh-tangguh.
Pasal ni penting. Ibu ayah semua, Bashir fi'il amar ni saya dah gariskan penting untuk ibu ayah salin. Yang dah belajar surah Al-Miftahi peringkat kedua yang WhatsApp. Okey. Akhir ni belum belajar tak apa. Ibu Zainab dah dengar tak ingat. Okey, Ibu Zainab dah salin belum ibu? Salin tau, jangan tak salin. Balik kat sini. Bashir fi'il amar. Kita tak bincang sekarang lah. Cukup tahu fi'il amar antara kotak berapa sampai berapa ibu ayah? Fi'il amar antara kotak berapa sampai berapa? 7 sampai 12. Betul. Agak-agak Bashir ni kotak ke berapa ibu ayah? Agak-agak Bashir tu kotak yang ke berapa? Kotak pertama, Umi Naimah kan kita kata antara 7 sampai 12. Macam mana boleh kotak pertama pula Umi? Kotak ke-7. Betul. Kotak yang ke-7. Kotak ke-7 ibu ayah ya. Kotak ke-7. Maksudnya kalau antara 7 sampai 12 tu memang dah nampak pertama. Kan? Betul. Tapi Umi biasa kan sebut, kita nak 7 sampai 12 Umi, sebut 7 Umi ya. Saya faham maksud Umi tu kotak pertama tu. Saya faham maksud Umi 7 sampai 12 tu. Tapi kita sebut 7 supaya ingat betul. Okey, kotak ke-7. Jadi ibu ayah, untuk fi'il amar, kotak pertama sahaja takdir. Anta. Kotak kedua, dia ada zahir. Bashira. Alif. Bashiru. Fa'ilnya waw. Kita tak bincang sekarang lah. Cukup tahu Bashir fi'il amar kotak ke-7. Fa'ilnya dhamir mustatir wujuban. Dhamir anta dalam dia. Boleh semua insyaAllah. Bashir fi'il amar. Fi'il amar hadir ma'ruf. Fi'il amar. Dia adalah fi'il amar hadir ma'ruf. Cukup sebut fi'il amar saja. Fa'ilnya dhamir anta yang tersembunyi dalamnya wajib. Jelas tak ibu ayah semua? Okey. Jelas ya? Ibu ayah yang dirahmati Allah, seterusnya tu ayat ke apa? Ayat 11. Okey. Ayat 12. Ayat 12 pun banyak ni. Ayat 12 pun banyak lagi fi'il. Saya ingat ibu ayah cukuplah sampai ayat 12 saja cukup ya. Sampai ayat 12 saja boleh tak? Pasal saya rasa campur dengan yang pagi tadi punya pun dah banyak lah. Ulang kaji balik boleh? Ulang kaji balik nanti ya. Saya buat ayat apa ni? 1 sampai 12 hari, sampai 11 hari ni. 12 kita buat yang lain insyaAllah. Tapi ibu ayah pastikan ulang kaji balik ibu ayah ya. Dengar balik silsilah pondok tu insyaAllah. Okey, boleh sekat itu saja. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum. Ramai-ramai subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.